Riba al-qardi kan. Keempat lah riba al-qardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan riba al-qardi, sambung pembahagian riba yang keempat ataupun kategori riba yang keempat. Dalam mazhab Syafi'i, riba terbahagi kepada empat sahaja. Riba jual beli 3 dan riba dalam hutang 1. Ini masuk riba hutang. Dan keempat daripada empat jenis riba dalam mazhab Syafi'i iaitu ribal qardi. Riba al-qardi ni dipanggil riba dengan sebab akad hutang. Bukan riba jual beli lah. Riba berlakunya riba dengan sebab akad hutang. Panggil min idafatil musabbab ila sabab. Riba tu musabbab, qardi tu sabab. Jadi riba dengan sebab hutang. Erti riba al-qardi itu riba hutang. Diberlakunya transaksi riba dengan sebab akad hutang. Itu dipanggil riba hutang. Cakap ringkasnya dipanggil riba hutang. Panjangnya akad ataupun riba, transaksi riba dengan sebab berlakunya akad hutang. Maka riba al-qardi ini, riba hutang ni, tiada syarat benda-benda yang ada ilah riba. Tak syarat item ribawi. Asal hutang lah. Asalkan akad hutang lah apa pun, tak kisah. Hutang lah item ribawi ke, kita berhutang bukan item ribawi pun tak berlaku riba. Asalkan akad hutang. Jadi dia lebih mudah untuk kita tengok bagaimana praktis riba hutang ni. Sangat mudah berbanding dengan riba jual beli. Sebenarnya perbandingan di antara kategori riba yang berlaku dalam jual beli ada 3. Dengan riba hutang ni, riba jual beli lebih payah ataupun lebih kompleks untuk kita nilai ataupun untuk kita hukumkan riba. Jadi kita dah tahu bagaimana cara kita nak hukumkan riba tu. Ikut dia punya struktur ataupun ikut dia punya disiplin ilmu. Riba qardi mudah. Macam mana riba qardi ni? Dia kata tiada syarat benda-benda yang ada item riba ataupun ilah riba. Tak syarat ilah riba. Jadi setengah orang tu pening. Dia duk ingat akad hutang pun nak kena tengok item ribawi juga. Tu duk pening tu. Macam mana berhutang duit tak jadi riba, sedangkan dia kata duit tu bukan item ribawi. Ataupun dia kata duit tu item ribawi. Jawab dia, riba hutang ni apabila akad hutang saja, tak kisahlah akad hutang tu duit ataupun akad hutang tu makanan ataupun akad hutang tu kain ataupun akad hutang tu apa saja harta benda, kenderaan dan sebagainya, akad hutang disyaratkan lebih ketat berlaku riba. Ta'rif riba. Kena tengok ta'rif dia. Maka ta'rif riba. Jadi nak memperkenalkan riba tu, macam mana rupa riba ataupun diri riba tu, dan ta'rif riba al-qardi itu, dan diri riba qardi itu ialah akad beri hutang. Ini kena ada akad beri berhutang. Itu pertamanya akad beri berhutang ataupun kita panggil akad hutang lah. Akad hutang.
Bila sebut akad macam biasa dia punya takrif dia. Dia kata laf akad ni iaitu lafaz ataupun sirah yang mengandungi ijab dan qabul. Kalau tidak ada ijab dan qabul maka tidak dinamakan akad. Apabila tidak dinamakan akad maka tidak berlaku riba qardi. Maka dipanggil akad. Akad apa? Akad hutang yang disyaratkan. Akad hutang tu yang disyaratkan dalam majlis akadnya. Syarat tu mesti dalam majlis. Syarat apa? Akan sesuatu manfaat. Dia kena syarat manfaat tu dalam majlis. Dia panggil syarat, dia menyatakan syarat. Syarat dia menyatakan manfaat dalam majlis. Itu poin yang kedua. Itu dipanggil syarat nak hukumkan riba hutang. Apa syarat dia? Menyatakan manfaat dalam majlis. Menyatakan manfaat dalam majlis. Kalau dia menyatakan manfaat tapi di luar majlis, tak berlaku riba. Dia deal di luar. Cuma makruh lah mazhab kita. Dia sembang dulu di luar. Aku nak berhutang kau 10,000, tak apalah, kita ejah lah, lebih lah. Boleh dia kata, kalau nak ejah lebih okey. Besok pagi ambil duit rumah aku. Waktu kita pergi ambil duit tu main hulu je, tak ada akad. Itu tidak berlaku riba. Cuma mazhab kita dipanggil makruh. Bincang di luar tapi dalam majlis tidak berlaku akad. Hanya serah menyerah tanpa ada ijab dan qabul. Serah menyerah tanpa ada lafaz akad hutang. Maka dalam mazhab kita tidak berlaku riba, tapi makruh. Kenapa makruh? Kerana mazhab yang tiga lagi dihukumkan riba. Dia makruh. Apa maksud makruh? Bayar lebih tu tidak ada pahala. Di luar tu kita nak bayar lebih tu tidak ada pahala. Kalau nak pahala jangan niat aku, kalau lah kawan aku ni bagi hutang, memang aku nak bayar lebih. Tapi jangan bincang. Kalau bincang makruh. Apa maksud makruh? Bayar lebih tidak ada pahala. Contohlah, bincang di luar, makruh hukum dia. Kita kata Abang Zaki, saya nak hutang Abang Zaki 10K. Abang Zaki kata, boleh Ustaz. Kalau Ustaz adjust sikit-sikit lebih okey kita kata okey boleh. Nak lebih berapa? Tak banyak sangat, kat 12-13 ribu okey kita pun setuju. Dia kat mana? Di luar. Maksudnya di luar majlis. Walaupun dalam majlis, majlis itu bukan majlis serah menyerah. Belum. Ini sembang je. Sembang pun dipanggil majlis lah, tapi bukan majlis syarak. Kan? Bukan majlis akad. Itu majlis sembang. Tak apa. Abang Zaki kata besok tu kita jumpa di KL. Pergilah. Langkah Sheraton. Kita pergi depan Hotel Sheraton. Ustaz ambil kat situ. Waktu kita pergi ambil, hulu je. Nah, 10K. Tapi deal dah semalam, kena bayar 13K. Makruh. Apa maksud makruh? Ketika kita bayar 13K, 3,000 itu tidak ada pahala. Sebab apa makruh? Sebab mazhab lain auto jadi riba. Mazhab Hanafi jadi riba, Maliki jadi riba, dan Ahmad bin Hanbal jadi riba. Dia orang mudah riba. Luar pun jadi riba. Luar majlis pun jadi riba. Kita tak, kita lebih ketat. Mazhab Syafi'i kena betul-betul waktu penyerahan itu kena ada lafaz. Saya bagi hutang kat Ustaz 10K, bayar 13K. Terus jadi riba. Jadi poin yang kedua ataupun syarat yang kedua, yang pertama kena ada akad hutang, yang kedua kena nyatakan syarat manfaat itu dalam majlis akad. Yang ketiga, dia cukup 3 poin. Barulah dihukumkan riba qardi. Kita cukup 3 tak dinamakan riba qardi. Dia mesti nak dihukumkan riba qardi ni kita kena nilai cukup 3 syarat ataupun 3 ciri ni, maka dinamakan riba qardi. Pertamanya kena ada akad hutang, yang kedua kena nyatakan syarat manfaat, kena nyatakan manfaat itu dalam majlis akad, dan ketiganya manfaat yang kita nyata itu dapat kepada orang yang memberi hutang. Bagi siapa manfaat yang dinyatakan dalam majlis akad itu? Bagi orang yang tu sifat bagi mahzuf. Mahzufnya orang.
orang yang memberi berhutang. Orang yang memberi berhutang, manfaat itu dipanggil lil muqrid. Jadi cukup 3, maka dinamakan ribal qardi. Itu dia panggil wa huwa aqdun kullu qardin jarra naf'an lil muqrid. Jarra naf'an lil muqrid. Akad hutang pertama, yang keduanya menyatakan manfaat. Baik, manfaatnya apa dia? Itu penting untuk kita detailkan ataupun elaborate manfaat. Manfaat ini umum. Apa saja bentuk manfaat yang dapat kepada muqrid, yang dapat kepada orang yang memberi hutang ini, dihukumkan riba. Sama ada manfaat itu dalam bentuk, orang panggil apa, dalam bentuk ain. Ada manfaat itu dalam bentuk diri. Apa dia diri? Diri harta, diri benda. Kalau bagi duit, duit, berhutang duit, lebih syaratkan lebih duit. Berhutang makanan, syarat lebih makanan. Berhutang gandum, syarat mesti lebih gandum. Itu dia panggil manfaat dalam bentuk ain. Yang kedua, dinamakan manfaat juga dalam bentuk perkhidmatan. Perkhidmat pun dipanggil manfaat. Contoh apa? Contoh kerahan tenaga dia. Itu kita panggil perkhidmatan. Mana contoh? Kita kata boleh nak berhutang 10,000 dengan syarat tolong bawa saya pergi ke bank. Itu kita kerahan tenaga dia. Kita ambil perkhidmat servis dia, tak boleh. Kita kena pergi sendiri, ambil duit sendiri, jangan ada kaitan dengan dia. Jangan nak ambil kesempatan, tak boleh. Syarak tidak membenarkan akad hutang untuk mengambil sebarang kesempatan. Sebab akad hutang lah akad tabarruk. Dia bukan akad keuntungan. Kalau akad keuntungan tak apa. Jadi walaupun kita nampak apa salah, bukan bayar lebih pun, kita minta dia pergi ambil, pergi bawa kita pergi di bank je, tak boleh. Itu dipanggil termasuk dalam manfaat dalam bentuk perkhidmatan. Ataupun kita paksa dia, boleh nak berhutang 10k, bayar 10k, tapi tolong ajar anak saya mengaji Quran. Tak boleh. Tak boleh ambil kesempatan. Apa saja perkhidmatan tak boleh. Ataupun tolong sapu sampah depan rumah saya, tolonglah datang pasang lampu rumah saya. Tolong servis aircon saya. Tolong, kita minta dia tolong. Tak boleh. Tak boleh ambil kesempatan dengan sebab akad hutang itu. Walaupun kesempatan bukan dalam bentuk ain, bukan dalam bentuk manfaat ain, tapi manfaat servis, tak boleh. Itu dia panggil jenis manfaat. Apa saja jenis manfaat. Itu pertama. Yang kedua, akad hutang yang pertama. Yang keduanya manfaat, menyatakan manfaat. Yang ketiganya lil muqrid, untuk orang memberi hutang. Tetapi kalau kita nyatakan manfaat untuk orang lain, tak jadi riba qardi, tak jadi riba. Contoh kita kata apa? Contoh kita kata Bazaki kata, boleh ustaz nak berhutang 10,000, ustaz bayar 11,000, 1,000 lagi tu bayar ke masjid saya, ustaz bagi masukkan dalam tabung Syifa. Adakah jadi riba? Tak jadi riba. Kita paksa orang lain buat ibadat, tak jadi riba. Yang tak bolehnya kesempatan untuk diri kita, maksudnya diri orang yang memberi hutang. Itu dia kata lil muqrid, ataupun adapun untuk orang lain boleh. Bagi yang memberi berhutang, manfaat mana ni? Manfaat yang lain daripada suruh gadai. Ini pengecualian. Ada 3 jenis manfaat yang dibenarkan oleh syarak yang tidak termasuk riba qardi. Ini kena ingatlah. Dipanggil melainkan pengecualian. Melainkan 3. Mana dia? Manfaat yang lain, yakni selain daripada suruh gadai sesuatu benda kepadanya. Kita minta gadaian. Gadaian tu manfaat untuk dia, untuk orang yang memberi hutang. Maka gadaian tidak termasuk manfaat yang diharamkan, dibolehkan. Mana contoh dia? Abang Zaki kata, ustaz boleh 10k, bayar 10k, cuma kita minta apa? Cuma ustaz kena bawa cagaran. Apa cagar? Apa saja tak apa, tapi nilai mesti 10k. Nak bawa motor pun tak apa, nak cagar emas pun tak apa, nak cagar tanah pun tak apa, nak cagar rumah pun tak apa, nak cagar apa pun tak apa. Maka cagaran itu manfaat, ya. Manfaat untuk siapa? Untuk orang memberi hutang. Sebab apa saja berlaku kalau kita tak bayar hutang dia?
Apa yang dia boleh buat? Islam menetapkan, menyelamatkan dia daripada risiko tak bayar. Maka dia boleh jual barang cagar itu. Dia ambil kos dia saja, kemudian lebih tu pulang balik. Contohnya emas tu harga RM15,000, hutang dia RM10,000. Apabila orang berhutang tak bayar, dia boleh jual emas cagar itu, ambil RM10,000 saja, RM5,000 tu hantar balik kepada tuan. Itu dipanggil bahan cagar. Ataupun tak berlaku riba juga, minta apa dia? Ataupun dan yang lain daripada syarat suruh orang jamin. Boleh. Ni cari penjamin. Boleh nak berhutang, tapi ustaz kena bawa penjamin lah. Kalau apa dah berlaku apa-apa, penjamin tu lah kena bayar. Cagar tak apa, cagar berat sangat. Nak kena bawa emas, nak kena bawa duit, nak kena bawa tanah ke apa dah, tak ada barang cagaran. Boleh tak cari penjamin? Cari orang kaya. Kalau tak bayar, penjamin tu saya akan minta dengan penjamin. Maka tidak berlaku riba. Ini panggil 3 pengecualian. Dan pengecualian ketiga, dan saksi. Saksi pun minta saksi. Tadi penjamin, ni saksi. Boleh tak cari 2 orang saksi sebagai tanda kita ni berlaku akad hutang. Jadi apa-apa berlaku akan datang ni, ada penjamin, ada saksi yang mengatakan memang jumlah tu adalah jumlah yang saya berhutang. Itu tidak berlaku riba. 3. Sebab tu dalam kitab Arak dia kata apa? Dia kata kullu qardin jarra naf'an lil muqrid ghaira nahwin rahni. Selain daripada umpama gadaian, selain daripada gadaian dan umpamanya. Apa dia umpama tu? 2. Umpama seperti gadaian, yang keduanya jaminan, dan yang ketiganya saksi. 3 itu apabila orang berhutang minta tidak termasuk manfaat yang diklasifikasikan dalam riba. Itu pengecualian. Seperti ambil contoh. Mana contoh riba? Contoh akad riba. Seperti kata orang yang memberi hutang, aku beri engkau berhutang RM1,000 dengan syarat engkau bayar balik RM1,200. Itu contoh akad riba. Kalau tak ada lafaz ni, tak ada akad ni, tak jadi riba. Ataupun contoh lain, Allah berkata aku beri engkau berhutang, ataupun dengan syarat engkau bayar di bank. Ini manfaat, contoh manfaat perkhidmatan. Contoh manfaat, menetapkan manfaat untuk orang yang memberi hutang, manfaat dalam bentuk perkhidmatan. Mana contoh dia? Aku berhutang kepada kamu RM1,000 dengan syarat, tu sambung, tu panggil Allah, dengan syarat engkau bayar di bank. Dia tak kata dengan syarat bayar RM1,200, tak. Tapi dengan syarat engkau bayar di bank. Jangan bayar di rumah. Kenapa? Kerana takut penyambung. Itu kepentingan dia. Dia tak boleh. Jangan ambil sedikit pun kepentingan kita, tak boleh. Ataupun contoh ketiga. Contoh ketiga ni sama. Contoh manfaat dalam bentuk perkhidmatan. Nampak? Ni bukan riba ni kalau kita tak belajar detail. Mana contoh dia? Aku beri hutang engkau RM1,000 dengan syarat engkau tolong buka botol ni, nak minum sama-sama. Engkau tolong buka botol ni, kita sama-sama minum. Kita minum sekali ya. Lepas mengaji bab riba pula tu. Lepas mengaji bab riba, kita bincang kita berhutang duit boleh Abang Zaki orang kaya dia, tapi buka botol ni dulu ustaz, kita minum sama-sama. Tak boleh. Sikit je nampak, tak boleh, jadi riba. Ataupun hulur kopi tu ustaz, minum sama-sama. Jangan, tak boleh minta tolong apa pun. Ada kaitan dengan akad. Tapi kalau dah akad siap, boleh nak minta tolong. Tolong pergi beli sekejap, paling pergi beli biskut. Kita berhutang apa ni? Lepas akad hutang baru suruh dia, tak apa. Tapi kalau akad sambung dengan minta tolong dia, tak boleh.
Jangan ada kaitan masa akad. Maksudnya lafaz akad jangan disambung dengan ambil kesempatan minta tolong. Walaupun kita memang biasa minta tolong dengan dia, dah biasa dah kita minta tolong dengan dia, tapi jangan disebabkan oleh akad hutang. Sikit pun tak boleh ada isu. Sangat jaga, sangat ketat. Macam ni lah contoh dia panggil, dia mudah kata kunci dia. Kalau dalam isu muamalah, sekecil-kecil urusan ataupun sekecil-kecil benda sangat diambil kira oleh Islam. Walaupun kecil kita tengok, tetapi melibatkan urusan orang, melibatkan harta orang, tak dibenarkan sama sekali, tetap haram. Contoh, ada orang tanya waktu saya bentan seminar pengurusan harta surau. Dia kata, Ustaz, sebab ada orang wakaf van jenazah, tapi jangan digunakan, memang duk parking je, orang takkan mati hari-hari. Dia kata, kalau masjid tu okey, betul, masjid 3 hari mati, 4 hari mati, kadang-kadang ada hari masjid besarnya hari-hari mati. Tapi surau, dia kata, jarang mati, kadang-kadang seminggu payah nak meninggal. Jadi tengok tu tak guna. Dia kata, boleh tak kita guna setiap hari Jumaat? Guna untuk apa? Untuk pergi Jumaat. Bukan nak berguna untuk pergi pasar malam. Tak, dia kata untuk pergi Jumaat. Saya kata tujuan apa? Tak ada tujuan. Dia kata untuk Jumaat. Bukan tujuan untuk jaga enjin apa, tak. Kalau tujuan untuk jaga enjin tak apalah. Sebab dia penyelenggaraan, kita jangan panggil apa, jangan rupuk macam tu, jangan rosak, tak boleh. Tuan kata surau kena jaga. Jaga maksud macam mana? Kita panah enjin. Kalau perlu kita naik dekat, boleh naik, tak haram. Tapi kalau tak perlu naik pun, kereta ni panah enjin je, tak perlu pusing pun, just panah enjin je. Jadi dia tanya ni, dia kata kita nak guna bagi ada guna. Sebab tak guna tu dia kata tak dapat pahala. Dia pun nak guna untuk bawa ke Jumaat, tak boleh, haram. Walaupun nampak ibadah, sebab guna untuk ibadah. Tujuan pula dia kata daripada kereta tak digunakan, sebab dia nak pahala untuk jenazah, tak boleh pahala untuk Jumaat. Kena meraihkan wakaf orang untuk jenazah, tak boleh. Mudah aja dia. Dia nampak kecil je tu, dia tak boleh. Sekecil-kecil kena jaga. Selagi tak jadi jenazah tak boleh naik. Kena jadi jenazah dulu. Jadi jenazah orang lain naik, orang lain bawa. Tak perlu kita bawa, bagi orang lain bawa. Contoh yang ketiga, habis dah 2 contoh. 3 contoh dah, contoh keempat. Maka 3 contoh dia bagi. Tak ada dah maka dah. Maka iaitu 3 contoh. Dia bagi 3 je. Maka iaitu dalam risalah lain dia bagilah contoh banyak. Dia bagi contoh antaranya ajar mengaji Quran, tak boleh hantar dia ke mana-mana tempat, tak boleh. Maka iaitu 3 contoh akad di atas ni. Akad manfaat bentuk ain, akad manfaat bentuk perkhidmatan. Dua-dua tu. Apa 3 contoh tu? Riba dosa besar. Jadi riba dan hukum dia dosa besar. Iaitu ribanya tu akad riba, jadi akad riba, dan apa hukum dia? Dosa besar. Adapun muqabil, ini tak jadi riba. Adapun berjanji suruh bayar lebih itu tiada masuk dalam majlis akad. Ni bincang kat luar cerita tadi. Ni bincang kat luar. Tak masuk, tak bincang dalam majlis akad. Sebab tu kena faham majlis akad. Kena detail betul muamalah. Kena faham apa majlis akad. Kalau tak faham tu pening tu. Majlis akad dah ustaz, bab kita dah bincang dah tadi. Majlis akad apanya? Duit pun tak lalu. Dia kata majlis dia tu sebab kita dah bincang dengan Abang Zaki. Abang Zaki, saya nak 10,000. Abang Zaki kata boleh ustaz. Ustaz Ijah lah bagi 13,000. Duit ambil esok. Tu majlis dah tu. Dia tak faham majlis apa. Masuk majlis akad ini, majlis penyerahan duit. Maksudnya majlis akad hutang. Kalau itu sembang, duit tak serah lagi, tak dinamakan majlis akad. Dia panggil majlis hutang. Adapun berjanji, cukup kan? Cukup. Tu tak ada, Anik tak ada? Ada. Adapun
berjanji suruh bayar lebih itu. Maksud berjanji ni, dia bincang, sama-sama bincang untuk bayar lebih. Setuju, persetujuan, sama-sama setuju untuk bayar lebih. Di mana bayar lebih tu? Tiada masuk dalam majlis akad. Maksudnya di luar majlis akad, maka tiada jadi riba. Tak jadi riba, tak jadi riba. Tiada haram. Tak jadi riba dan tak haram, tapi makruh. Walaupun tak haram, makruh. Tak haram tu ambil yani ambil harta yang lebih itu. Boleh ambil yang lebih tu, makruh lah. Kerana apa tak haram, tak jadi riba? Kerana disyarat sebelum akad itu, kerana syarat yang bincang sebelum akad itu lara saja. Apa maksud lara? Sia-sia, tidak diambil kira tu lara. Tidak diambil kira untuk dikira sebagai riba. Itu maksud lara. Adapun jika tiada disyarat bayar lebih itu dalam akad dan dipaksa, ini berlaku hari ni. Hari ni maksudnya kita bukan setuju pun buatan buatan di bank sekian-sekian, dia punya interest sekian-sekian, dipaksa 10k interest sekian. Okay. Adakah jadi riba? Adapun jika tiada disyarat bayar lebih itu dalam akad. Dalam akad tak ada. Dalam akad main isi agreement je, main sign je. Waktu kita pinjam dengan bank tu sign agreement, semua sign, tapi tidak ada akad. Orang tak faham, dia kata sign agreement itu dikira akad. Tak. Akad ini dia kena faham. Maksud akad ni lafaz ijab qabul. Adapun sign agreement itu terma dan syarat. Itu lain, terma syarat lain. Lafaz ijab qabul lain. Yang kita duk kira, dia duk kira kata akad ni lah bukan terma dan syarat. Terma dan syarat itu panggil apa? Syarat-syarat untuk kita sama-sama setuju. Tapi ijab qabul itu kena kepada lafaz ijab qabul. Kalaulah di akhir selepas kita signature tu, di akhir term of condition dia lah belakang tu ada lafaz ijab qabul. Betul. Jadi tak ada lafaz ijab qabul. Tak ada, di belakang pun main sign je. Kita pun tak baca. Tanya orang sign. Tanya orang sign. Main hulu je. Tapi dia tak apa. Dia pakai Altab. Altab tu maksudnya capital apa nama ni, Toyota dia pakai Altab. Altab ni jual beli, dia ada dua. Tapi Toyota dia tak pakai yang pertama. Yang pertamanya jual beli hutang, jual beli hutang. Yang akad jual beli hutang. Jadi setiap bulan kita bayar ke bank tu, kita bayar hutang lah. Sebab akad jual beli hutang. Tapi Toyota dia pilih, kalau saya lah, yang lain orang lain tak tahu. Saya punya ni, dia pilih yang kedua. Dia ada dua ni popular dalam perbankan Islam. Yang kedua ni Altab. Maksud apa? Sewa kemudian beli. Sewa beli. Dalam bahasa moden kita panggil sewa beli. Jadi kita dah bayar sewa lah. Bulan-bulan 100 lebih, 1000 lebih kita bayar sewa. Bulan terakhir baru dia jual kat kita. Bulan terakhir tu bayaran bukan lagi sewa. Itu dia panggil jual beli. Tapi bukan jual beli harga 160,000, bukan. Harga 1000 lebih. Jadi bulan terakhir itu, contoh bulan terakhir, contoh kereta saya ni, bulan terakhir 1,200. Maka 1,200 itulah dia jual harga kereta kita. Barulah jadi milik kita sebenarnya. Sekali ni duk sewa ke? Itu orang kata. Akhir kita bayar dulu, dia tak akad apa. Akhir yang kita bayar dulu, dia tak akad apa. Tak akad apa pun kita kena niat. Kita niat. Jadi kalau kita dah tahu dia pihak majikan yang kita, dia pilih akad sewa, memang kita bayar tu kena niat sewa. Dia kena sama. Dia kena matching dengan majikan. Majikan pula. Kena matching dengan apa? Penjual.
Kalau penjual tu nak sewa, memang kita tak boleh pinta tukar. Tapi kalau penjual tu diam, kita boleh andai lah. Dia penjual pun tak tahu, dia tak cakap apa pun. Agreement tu tak sebut pun. Maka kita boleh andai. Tapi kalau dia dah setiap dalam agreement tu, dia tetapkan memang dia bagi sewa. Dan sebab ada agreement tu, ada term of condition dia pun Islami punya. Memang ada akad sewa. Memang kita kena niat bayar. Walaupun tak ada akad, niat sewa lah. Akhir itu, akhir bulan tu, kita niat heboh tak apa. Sebab dia pun dah bagi dah. Dia heboh dekat kita. Dia bagi. Cuma dia tak heboh. Dia bagi dalam bentuk milik jual. Sebab apa jual tu? Sebab dia nak pindah milik. Jadi proses pertukaran milik dalam Islam, dia kena pilih akad pemilikan. Antara akad pemilikan jual beli, yang kedua jual beli hutan, yang ketiga apa nama ini apa panggil? Yang ketiga heboh. Tapi dia tak pilih heboh lah. Dia pilih jual beli ataupun dia pilih jual beli hutang. Tapi kalau sewa beli, dia pilih jual beli lah bulan terakhir. Tapi tak ketat tu, tak ketat. Katanya bank kata you punya lah, mana ada sewa dia. Ini sewa ni, ini akad saja. Dia pun pandai. Ada orang tanya manfaat dan the bank sebab bayar hutang lambat. Gua no Ustaz. Manfaat apa? Manfaat Dan the bank haram. Dalam mazhab Syafi'i dia panggil haram, tapi tak masuk riba lah. Haram. Dalam mazhab lain riba lah. Dalam mazhab Maliki, Hanbali dan juga apa nama ni, Hanafi, riba. Dipanggil penalty. Apabila orang bayar lambat bayar, delay penalty, dikenakan charge, lagi tambah. Itu dalam mazhab lain riba. Tapi dalam mazhab kita haram mengambil, memeras harta orang dengan cara yang bukan dibenarkan. Itu dia panggil dalam bahasa akademik, dia panggil dengan cara yang bukan hak. Maksud apa bukan hak? Islam tidak membenarkan cara tersebut, mengambil duit orang dengan cara tersebut. Itu dia panggil bukan hak. Maka haram? Ya, kita haram. Cuma dia haram tak masuk section riba. Tu je. Haram sama tetap haram. Jangan kata haram senyum je. Bukan. Sama je. Cuma dia bezanya ringan sedikit daripada riba tu je. Tapi haram tetap haram. Dia panggil zalim. Siapa yang zalim? Help me. Zalim termasuk haram. Zalim mengambil harta orang tanpa hak. Tanpa hak ni tanpa dibenarkan oleh syarak. Syarat dah solusi. Nak ambil harta orang boleh, tapi pilih akad yang telah diperuntukkan. Akad jual beli dah ada, jual beli hutang boleh, akad sewa boleh. Kata orang yang bayar lambat tu. Ya. Atas orang yang bayar lambat tu. Dia bayar lambat maksudnya dia bayar lebih. Dia bayar lebih. tak dia bayar. Dia bulan bayar lambat. Dia delay lambatkan. Haram tu tak baik. Haram. Kata dia haram juga. Ia apabila orang mampu bayar, tiba-tiba dia sengaja delay, haram. Sebab dia wajib. Kenapa haram? Kerana hutang ini dia ada dua jenis. Pertama dia panggil hutang yang sampai tempoh bayar. Itu hak hukum dia wajib segera bayar. Tak boleh tangguh. Sebab dia panggil hutang dah sampai tempoh ajal. Awak panggil sampai tempoh bayar. Yang kedua, hutang apa? Yang kedua, hutang yang belum sampai tempoh bayar. Itu sunat bayar. Hutang ini dia wajib menetapkan tempoh bayar. Kita berhutang, Abang Zaki dengan saya berhutang dengan Abang Zaki kata, okey Ustaz, setahun. Maka apabila sampai je tahun depan, bulan yang sampai tu, itu wajib hukum dia. Kalau dia mampu. Tiba-tiba dia tak mampu, tak mampu tu lah, tak haram hukum dia. Tak mampu tu. Yang kita cerita ni, kalau dia mampu haram. Apabila dia tak mampu, maka dia kena deal dengan orang yang ni. Minta tangguh. Maka hukum orang yang memberi hutang itu sunat. Hukum dia memberi kelonggaran. Tambah lagi masa. Jadi itu sunat. Sebab kalau kita tak bagi tambah masa pun dia tak boleh bayar. Jadi sunat kita bagi tambah masa. Tak. Dia tuliskan lambat, bawa kena janji. Dalam ijab qabul tak wajib tulis. Cuma yang
yang perlu ada dalam term of condition. Itu yang kita ada terma syarat tu. Terma syarat ni syarat-syarat yang dipersetujui bersama. Antara syarat wajibnya, pertamanya ialah mesti menetapkan tarikh. Bila tarikh ni kedua-dua ni boleh setuju untuk bayar. Orang berhutang kata, aku boleh bagikan kau tapi setahun je. Okey, pihak nak berhutang ni mampu tak nak bayar dalam setahun? Tak mampu tak boleh berhutang. Sebab pihak penghutang kata, aku hanya mampu beri setahun je. Kalau dia kata setahun lebih boleh tak Din? Boleh lah. Maka tu dia panggil syarat-syarat atau terma dan syarat. Haram tetap haram. Cuma kita nak tahu haram tu jadi riba ke tak jadi riba. Mazhab kita tak jadi riba. The penalty tu tak jadi riba. Yang orang duk kata riba, ya, itu mazhab lain. Mazhab Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hanbal. Penalty tetap riba. Yang kata riba jahiliah tu, ya, mazhab lain lah. Riba mazhab kita. Kita jahil. Kita bukan riba jahiliah, jahil. Jahil dalam mazhab Syafi'i menghukumkan riba jahiliah. Riba jahiliah tak ada mazhab Syafi'i. Tapi dia duk hantar riba jahiliah. Itu riba mazhab lain. Dia duk nampak jahil sangat. Orang kata kenapa sewa lambat bayar sewa riba. Baik lambat bayar sewa, maka penalti lah. Pinjam buku di perpustakaan sepatut RM5 je, tapi oleh kerana berbulan-bulan sampai bertahun dia tak bayar buku, dia tak bayar, tak pulang buku tu. Kemudian dia pergi pulang buku, di-charge oleh perpustakaan, maka charge perpustakaan charge itu adalah riba. Riba apa tanya dia? Riba jahiliah. Kau tu jahil. Belajarlah mazhab Syafi'i. Orang tanya mazhab mana? Syafi'i lah. Syafi'i apa riba jahiliah? Satunya riba jahiliah, yang keduanya riba berlaku dalam pinjam. Mazhab Syafi'i tak ada pinjam, dia hutang je. Tapi mazhab lain ada qaul mengatakan, mazhab Hanafi, mazhab Maliki berlaku juga riba dalam pinjam. Itu mazhab lain. Itu apabila kita biasa dengar ustaz-ustaz kata, siapa pinjam motor mensyaratkan bayar, mensyaratkan manfaat minyak lebih, hantar kena penuh minyak, riba. Mazhab mana? Dia pun tak cakap mazhab mana. Riba lah, dia kata tak kira lah mazhab mana, riba lah, dah hadis. Kira hadis je. Hadis bukan pekat kita nak faham hadis tu. Tanya mazhab mana, jadi tanya hadis. Tak ada hadis. Tak mau cakap mazhab mana, dia tak berani. Itu bukan mazhab kita. Pinjam motor syarat isi minyak penuh riba, itu bukan mazhab kita. Mazhab lain. Ada mazhab Maliki. Mazhab kita mudah. Riba berlaku dan jual beli dengan berlaku dalam pinjam je. Hutang je. Akad pinjam tak berlaku riba. Jadi kalau kita pinjam buku cas, itu bukan riba. Haram jugalah. Haru masyarakat ini. Puncanya jahiliah. Puncanya jahil, tak nak mengaji. Kita ada tapi tak nak mengaji. Kesedaran mengaji itu sangat tipis. Tapi nak cakap, semangat nak cakap, itu kita geram. Dah malah mengaji, tak bercakap lah bang. Nampak sangat jahil kita. Ini tak pernah khatam bab riba. Oi, ya Allah, pantam menulis bab riba ni, lebih sikit riba, lebih riba, penalti riba. Memanglah riba penalti, tapi mazhab lain. Mazhab kita haram. Okey, sambung. Adapun jika tiada disyarat bayar lebih dalam akad, ini yang berlaku dalam berlaku dari isu semasa. Mazhab lain riba, mazhab kita tak. Iaitu interest yang dikenakan oleh pihak bank kepada penghutang, berapa kadar interest tak dikira, tetap dinamakan riba dalam mazhab lain. Tapi mazhab kita tak dinamakan riba sebab tidak ada akad dalam majlis. Jika tiada syarat bayar lebih, itu dalam akad. Cuma dipaksa suruh bayar lebih, ikutlah kadar berapa interest pun dia paksa, maka iaitu bukan riba, tetapi haram mengambil yang lebih itu dengan paksa.
Haram dia ambil. Penalty. Pihak bank mengambil interest dengan kita tu ialah haram. Cuma kita bayar lebih tu makruh. Tak ada pahala pun bayar lebih. Kena bayar lebih lah, dia paksa. Dia kata tak payah bayar lebih lah, bukan ada pahala pun, tak boleh. Dia cari tak boleh bercacing kita. Kenapa haram? Kerana merampas hak orang dengan tiada sebenar. Tu ilah dia. Ingat, ilah dia haram bukan riba, tapi haram dengan sebab zalim. Kenapa zalim? Kerana dia merampas hak orang dengan tidak sebenar. Tu ilah dia. Jangan silap ilah pula, jangan silap sebab. Haram riba bukan ban. Haram dengan sebab zalim. Dia merampas hak orang dengan tidak sebenar. Bayar makruh lah. Bayar makruh. Contoh bayar saman lah. Dia PJ saman, polis saman. Bayar tu bukan sunat pun. Dia tu wajib ustaz bayar. Wajib bayar dia, tak bayar haram. Mana hukum ni? Kat mana wajib bayar? Tak boleh dia kata. Memanglah wajib, tapi ulama bincang bukan wajib zati, wajib aridi. Kenapa wajib aridi? Kerana sekira tak bayar ada berlaku mudarat kat tadi kita. Kalau tak bayar saman mudarat tadi kita. Itu jadi wajib aridi. Tapi kalau tak mudarat, tak wajib aridi, maka bayar itu makruh. Tak mudarat pun, habis pun tak boleh bayar, rotek je. Itu makruh bayar. Tak wajib bayar. Tapi kalau mudarat, dia panggil wajib aridi, bukan wajib zati. Adapun syarat dalam akad suruh gadai, ni pengecualian 3 tadi. Adapun disyarat dalam akad suruh gadai sesuatu bagi orang yang memberi berhutang, atau disyarat orang jamin, atau disyarat ada saksi, maka iaitu tiada jadi riba dan tiada haram. Kenapa? Kerana dibenarkan oleh syarak. 3 tu dibenarkan oleh syarak. Jadi tak ada, jelas dalam mazhab kita syarat mesti nyatakan dalam akad, dan paling penting akad mesti ada. Kalau tak ada akad, tak jadi riba walaupun bayar lebih. Itu sangat penting. Imam Syarqawi dah sebut. Imam Syarqawi kata apa? Kullu qardin jarra naf'an lil muqrid ghaira nahwi rahnin walakinna la yahrumu indana illa idza syurita fi aqdi. Imam Syarqawi sebut dalam kitab Tahrir Syarqawi kata, pertama dia takrif makna riba qardi, yang kedua di belakang dia menyebut syarat nak jadi riba qardi mesti ada akad, yang kedua mesti menyatakan manfaat dalam majlis akad, yang ketiga manfaat itu lil muqrib, walakinna dia kata akan tetapi tak jadi riba di sisi kami, la yahrumu indana, tak haram di sisi kami, maksud di sisi mazhab kami, illa melainkan haram idza syurita fi aqdi, apabila disyaratkan dalam majlis akad. Jelas nas dalam kitab Tahrir Syarqawi. Tapi pun dia tak dengar juga, tu riba juga. Orang kata mazhab Syafi'i, dia kata dah walakin la yahrumu indana. Indana ni di sisi kami, di sisi mazhab kami. Maksud kami ni di sisi mazhab kami tak haram. Apabila tidak ada, melainkan yang haram ni apa? Illa idza syurita fi aqdi, melainkan yang haram jadi riba apabila ada syarat dalam akad. Syarat tu mesti dalam akad, ataupun syarat tu mesti dalam majlis. Maksudnya akad tu ada, syarat tu dalam majlis. Cukup syarat. Ini tuan guru dulu, waktu orang fitnah berlaku, dia tulis satu risalah, bukan risalah ni, risalah lain, menjawab isu apabila orang tuduh dia sesat. Tuan guru dia sesat kerana menghalalkan interest, lalu pun dia keluarkan satu risalah jawab tuduhan tersebut. Risalah tu lebih kurang 2 line lah kata silap saya. Dia sebut nas jelas, kita antaranya dia sebut kitab Tahrir Syarqawi. Dia kata nas jelas dalam kitab, saya kemukakan nas dan saya sebut dalam mazhab kami, saya pun akui mazhab 3 lagi riba. Dia pun biasalah orang handal, terus aja.
Tak puas hati datang jumpa saya bawa kitab. Saya dah kemukakan kitab. Saya cakap tak riba, ada kitab. Yang kata apa nama ni, hampa kata riba, mana dia? Sampai sudah cakap dia sesat tu, sampai sudah tak jumpa bawa kitab. Nak jumpa apanya, kitab pun dia tak pernah baca. Dia tahu lebih je. Tu ustaz tu. Dia siap sebut nama ustaz tu. Sebab ustaz tu kata kat dia, tuan guru dia sesat kerana menghalalkan interest. Dia pun tu jawab dengan fakta. Dia seorang yang ilmiah, seorang yang academician, panggil knowledgeable. Setiap perkataan dia mesti ada rujukan. Tu dia jaga. Dia kata aku tak bercakap kosong. Dia ajar anak-anak murid dia bercakap. Kalau mengajar pun dia kata kemukakan fakta rujukan kita supaya orang tahu kita bercakap bukan pandangan kita. Kita bercakap bukan ikut nafsu kita. Kita bercakap ikut nas. Walaupun tak boleh hadis, sebab kita bukan level hadis. Dia ni ahli 4 mazhab pun tak kemukakan hadis. Cerita nas je. Sebab dia kata interaksi kita dengan nas kita, bukan interaksi kita dengan nas Quran. Orang ini dia ajar masyarakat sikit-sikit mana hadis, sikit-sikit mana hadis. Kita bagi hadis, dia pun tak reti baca. Baca tak reti, faham lagi tak reti. Faham lagi tak reti. Hadis sangat ringkas, nak faham macam mana. La pun kita tak tahu la makruh ke la haram kalau tak refer kitab. Sebab itu jangan baca hadis tanpa refer kitab. Kena baca kitab. Sebab apa? Sebab interaksi kita dengan nas, orang awam seperti kita berinteraksi dengan nas ulama, bukan nas Quran, bukan dengan nas hadis. Tapi para ulama, mereka berinteraksi dengan nas Quran, mereka berinteraksi dengan nas hadis. Mereka faham. Ulama mana? Bukan ustaz tu. Yang ulama sikit ustaz. Ustaz apanya? Ulama Imam Syafi'i. Anak murid dia pun tak tengok hadis, anak murid dia pun tengok Imam Syafi'i. Hari ni sikit-sikit tanya hadis. Geng-geng nak semangat lebih. Ada hadis ke? Dia kata duk sembang kemah tu. Cakap kat dia, tak ada hadis. Dia terkejut. Oi, berani sembang tak ada hadis? Ya. Memang berani sembang tak ada hadis. Cakap kat dia macam tu. Orang macam tu. Dia nak hadis, cakap dia, mana hadis-hadis? Tak main hadis lah. Mampus dia. Kita sembang sikit kan, dia akan terus tanya, ada hadis ke sembang ni? Kita cakap terus, tak ada hadis. Mana main habis, orang tak main hadis. Lagi dia tunjuk sikit. Kita tak main hadis, kita main kitab. Sesat. Cakap dia, kau lah sesat baca hadis. Aku tak sesat sebab aku baca kitab. Kalau aku baca hadis, memang aku pun sesat. Tak faham hadis. Hadis yang paling ringkas ulama kata, kalau kita tak refer ulama. Nabi kata apa? Nabi kata ad-dar qabla ad-dar. Nabi kata al-jar qabla ad-dar. Nabi kata apa? Al-jar qabla ad-dar. Kita tak faham. Jar itu jiran. Nabi kata kamu tengok jiran sebelum kamu tengok rumah. Macam mana kita? Mazhab kita macam mana, mazhab Hanafi macam mana? Hadis yang sama tapi keluar hukum berbeza. Mazhab kita keluarnya hukum Imam Syafi'i kata al-jar qabla dar. Kamu tengok jiran dulu baru beli rumah. Beli rumah dulu tengok jiran, mampu kita. Tengok dulu jiran tu. Survey dulu jiran. Okey, boleh beli rumah. Kalau beli rumah jiran kita macam tu raya, nak halau dia macam mana? Rumah dia. Kita yang kena keluar. Saya tak apa, jiran saya. Memang tu raya pun. Tak risau. Ini orang macam tu aja, mampus. Kita nak buat macam mana? Sebab tu kita tengok kalau jiran soleh, beli rumah. Tak faham kalau tak tengok kita. Perasan kan baca hadis. Tak bertemu hadis. Saya pernah mengajar satu. Saya ada kuliah tetap di Masjid Gombak. Kuliah Jumaat. Dalam kuliah Jumaat tu memang orang ramai lah Jumaat, orang nak solat Jumaat. Kita pun tak ada main motivasi ni. 20 minit 30 minit paling tinggi, 20 minit bercakap. Semua basic. Satu hari tu saya buat keluar apa? Saya kata etika follow imam. Ada yang wajib, ada yang sunat
untuk dapat pahala. Ada yang wajib ni untuk sah, ada yang sunat untuk dapat pahala 27. Saya kata apa? Yang pertamanya untuk dapat pahala 27, bukan sah. Untuk dapat pahala 27, formula dia jangan lebih jarak tumit imam dengan tumit makmun dalam radiasi 3 hasta, jangan lebih. Ni tumit imam, janganlah sampai ke depan sangat sejadah. Wahai imam, jaga makmun di belakang ni, saf pertama ni. Jangan mentang-mentang sejadah kita tergelam 2 inci, terus ke depan. Tak boleh lebih. 2-3 hari tanpa WhatsApp. Ustaz, Tok Iman surau bawah masjid tu ramailah, lebih pada 7 surau pakat semayang situ. Dia kata, saya IJK surau sekian-sekian, Iman minta saya tanya Ustaz. Dia kata, saya tak pernah dengar ni. Jahil imam tak pernah dengar. Saya cakap ke dia, takkan imam tak pernah dengar? Saya kata, benda basic ni. Dia kata, SU ni bagus. SU kata, saya sebenarnya saya sharing dalam grup kami apa yang Ustaz sharing tadi di sana. Imam pun terus jawab. Dia kena atas kepala dia. Imam kata, tak pernah dengar ni. Ustaz ni betul ke tak ni? Dia ambil kat mana? Saya terus bagi. Saya kata, tadi saya dah cakap kan nama kitab. Dia tak dengar lah kok Ustaz. Saya dah cakap tadi, kitab Jawi Sulam Sibian, kitab Arab Al-Bajuri Ibn Qasim, I'anatul Talibin pun ada, Tahrir Syarqawi pun ada. Bagi kitab Sulam Sibian, saya bagi yang Jawi. Saya kata, kalau Arab cari sendirilah. Saya dah bagi nama. Takkan semua nak suap. Takkan dah suap siap nombor muka surat. Kita dah bagi nama kitab, carilah. Tak nak jadi imam sangat. Kalau nak tak cari kitab pun tak nak, resign imam. Senyap. Dia pun lepas pada bagi nama kitab, senyap tak jawab. Mula-mula dia tak puas hati. Dia kata, takkanlah jarak tu, dia kata, lu dah hilang Fadilat 27. Jarak lebih 3 hasta. Rupanya dia tak pernah dengar. Kita pun terkejut. Kita kata cakap kat SU, takkan tak pernah dengar nak jadi imam. Ini etika follow imam. Kita kena tahu. Rupanya patutlah hari ni dah jadi biasa dah jarak tu. Rupanya imam tak ambil kisah. Ni iman yang jujur ni. Dia kata dia tak pernah, dia tak biasa dengar ni. Ustaz ni ambil kat mana ni? Ni iman yang jujur, bagus juga. Kita tahu. Kita boleh buat penilaian. Oh, rupanya macam ni. Nampak tak? Itulah situasi kita sebenar. Dalam keadaan iman jahil macam tu pun, ustaz-ustaz pergi ceramah, tak cerita benda basic. Duk cerita berkaitan dengan fadilat Ramadan, kelebihan Ramadan. Orang dah tahu dah kelebihan Ramadan ni. Cerita nak dapat kelebihan tu macam mana, tata cara ibadatnya macam mana. Sebab apa? Sebab iman pun kita kena suuzon juga. Mungkin ada iman yang tak tahu benda-benda basic ni. Kadang-kadang ustaz ni dia kata, alah asal ni ustaz tak ada cerita ni, semua orang tahu. Itu masalah kita, kesian masyarakat. Itu fitnah. Saya pun teringat balik kat Tuan Guru dulu. Tuan Guru kata, akhir zaman ni berhati-hatilah. Kita nak mengajar pun kadang-kadang jadi fitnah. Kenapa? Kerana berdepan dengan masyarakat yang jahil. Kita cerita benda basic je, tiba-tiba orang kata ambil kat mana. Baguslah dia tanya kan, ambil kat mana, baguslah. Itu antara benda yang bagus, sebab kita boleh terus bagi rujukan. Macam saya pernah cerita dulu di Kedah. Satu masjid saya mengajar, sekali saya mengajar, 20 kali je saya mengajar. Ketiga lah betul lah, tak lebih pun 4. Terus dia buat. Punca apa? Dia kata, ustaz ni tak betul. Saya tak pernah dengar batal wudu sentuh tangan. Dia kata sentuh tangan batal. Saya kata tak batal. Belakang tangan tak batal. Dia kata tak, tangan batal. Ya Allah, saya kata imam macam ni pun ada. Sebab dia faham umum. Tangan sentuh dubur batal, tangan sentuh farah batal. Saya kata tak batal, hanya batal tapak tangan, perut nak jari je. Lepas tu je, petang tu keluar WhatsApp, bukan WhatsApp, IJK datang ke rumah saya masa tu, datang ke sekolah. Ustaz, IJK pun sedih. IJK yang bawa saya masuk. IJK tu dia dah belajar lama dengan saya, dia tahu, dia dah faham dah. Dia kata, iman maklum kat saya ustaz kena berhentikan segera. Tak boleh, dia kata, sesak ni ustaz ni. Dia yang sesak, dia kata kita.
Nampak tak suasana akhir zaman, benda-benda yang basic yang tak tahu ni orang biasa tu tak apalah. Ni imam tak tahu. Imam tua pula tu. Dia boleh dah. Mari. Bermula penutup habis dah. Tu yang hilang tu sebab penutup kan. Habis dah. Bermula jalan hendak lepas daripada jadi riba. Habis dah. Jadi bagaimana solusi nak elak jadi riba? Tok Guru cerita. Dan nak lepas daripada haram itu banyak. Banyaklah helah dia. Salah satunya, setengahnya hendaklah akad jual beli wan kertas dengan wan kertas. Dia kena akad jual beli. Ini salah satu. Salah satulah. Jangan akad hutang. Kalau akad hutang bayar lebih tak boleh. Tapi akad jual beli boleh. Akad jual beli hutang itu salah satu cara. Yang ni yang bank guna, perbankan Islam guna. Dia jual kereta kat kita bukan akad hutang. Saya jual kereta harga 160,000, bayar 180,000. Dia tak akad hutang macam tu. Tak tahu dia riba. Maka solusi dia akad jual beli. Sebab kita tahu akad hutang merupakan akad tabarruk, tidak dibenarkan sedikit pun mengambil kesempatan daripada akad tabarruk. Sebab akad tabarruk ni akad bantu orang, akad untuk mendapatkan pahala 100%. Akad bantu orang, tu panggil akad tabarruk. Maka Islam menawarkan akad yang berorientasikan keuntungan untuk dapat lebih. Akad apa? Akad jual beli. Jual beli hutang tu dia panggil akad keuntungan. Macam mana cara dia? Cara dia, saya nak beli duit Abang Zaki 10,000 dengan harga 13,000. 3,000 itu untung. Saya kata, bang, abang ada duit tak? Saya nak beli. Kan ayat pun lain tu. Lain. Kalau kata, bang, saya nak berhutang. Oh, tak ada Ustaz, tak ada. Awal lagi tak ada kalau buat hutang ni. Tanya dia, bang, ada duit lebih tak? Nak buat apa Ustaz? Bukan nak berhutang, bang, saya nak beli. Boleh kalau beli. Tapi beli hutang, itu kacau tu. Tak apa bang, saya beli 10,000 dengan harga 15,000. Lain macam tu. Boleh. Nampak tak? 5,000 tu untung. Tapi saya beli hutang. Ini antara orang panggil cara bisnes dalam Islam. Orang jahil marah, dia tak reti. Ini cara bisnes. Bisnes ini ataupun perniagaan ini, akad dalam perniagaan, akad jual beli. Dalam perniagaan ini antaranya akad jual beli hutang, akad sewa, semua itu adalah akad-akad dalam perniagaan. Dia panggil akad keuntungan. Maka Abang Zaki kata, tak apa Ustaz, saya ada 10,000, saya jual duit saya 10,000 ini dengan harga 15,000 hutang selama 10 tahun. Selama 4 tahun. Boleh? Tak jadi riba? Riba punya jual beli. Akad hutang tu dia lebih tu riba. Tengoklah akad apa? Akad jual beli, tak jadi riba. Ni setengahnya. Ini orang yang ustaz-ustaz muda ini, dia tak faham. Dia bukan mengaji secara talaqi. Dia kata apa? Helah riba adalah riba. Jangan main-main dengan riba. Allah dah janji. Nabi kata berperang dengan riba. Ini riba ni, nama apa helah? Nak lari daripada riba. Helah tu dia kata riba sebenarnya. Sebenarnya riba. Ini main-main. Allah. Kita nak jawab pun tak pandai. Takut terlebih bahasanya kasar. Nampak? Kita sebut ni helah riba bukan mudah-mudah. Orang ulama mereka tak. Cara untuk elak riba. Dia kata riba Ustaz. Riba. Tapi dia tukar make-up, jadi make-up je. Babi ni sebenarnya dia kata. Tetapi dia kata ditukar nama jadi anjing, tukar nama jadi kambing. Kambing pun babi lah Ustaz, nama je tukar. Ini pun riba ni. Tapi ditukar nama jual beli. Jual lah duit dengan 10,000 dengan 15,000. 5,000 tu riba. Lebih tak boleh. Cuma nama jadi tukar akad. Allahu Akbar. Nak jawab macam mana berarti? Tak tahulah nak jawab.
Akad lain tu. Akad lain tu bukan akad hutang. Akad jual beli. Lebih tak apa. Nak jadi riba macam mana? Memang orang jual beli nak cari untung. Dan duit tak boleh jual beli. Pula dah. Kenapa tak boleh jual beli duit? Item ribawi. Mazhab lain. Yang dia duduk tukar duit tak apa pula. Money changer tu. Tu jual beli duit dah. Tu money changer tu. Tukar duit. Tukar duit jual beli lah. Sebab itu mazhab lain, money changer, dia ada peraturan tetap. Kerana mazhab lain, duit item ribawi. Dan mazhab kita, mazhab Syafi'i juga ada qaul, sebahagian qaul mengatakan, sebahagian pengikut Imam Syafi'i mengatakan jadi riba juga. Tak apa, kita raikan pendapat yang sebahagian itu. Tapi kita tak, kita ikut pendapat yang masyhur. Antaranya Imam Ahmad Khatib mengatakan bahawa duit tidak termasuk item ribawi. Banyak kitab-kitab yang mengatakan duit tidak termasuk item ribawi. Walaupun ada, kita tak nafi, ada pandangan, ada pengikut mazhab Syafi'i yang mengatakan duit item ribawi. Kita kena luas kita punya knowledge. Jangan kita ni juga, jangan kita bergerak. Memang ada pandangan lain. Dalam mazhab lain dan sebahagian mazhab kita mengatakan item ribawi, ya. Maka money changer itu kena jaga. Apa yang kena jaga? Dua boleh berlaku riba. Dua jenis riba. Riba nasak dengan riba liadi. Kalau kita nak tukar rupiah dengan RM, nak tukar RM dengan bak, ataupun RM dengan dolar, kita kena jaga dua syarat. Apa dia dua syarat? Jangan bertanggung, jangan berhutang. Apabila kita hulu RM ditukar dengan dolar, kena dolar terus, kena RM terus. Mesti kena taqabud, mesti hulu menhulu, kalau tidak berlaku riba yadi. Contoh, kita kata saya nak tukar RM, 100 RM berapa dolar? Dia pun ceritalah 100 RM berapa dolar. Maka ketika kita nak berlaku penyerahan, jangan delay RM. Ketika dolar tu dia serah pada kita, terus RM kena serah pada money changer. Sebab nak mengelakkan ribal yadi. Kenapa? Kerana mazhab lain tu cerita mazhab lain, bukan mazhab kita. Tu kena luas kita punya orang panggil apa, pengetahuan. Yang jadi sempit itu yang duk kata riba tu. Kita kata mazhab Syafi'i sebahagian besar item ribawi dia dua sahaja, emas dan makanan, emas, perak dan makanan. Duit tidak termasuk item ribawi. Tapi mazhab lain, ya. Maka kita kena tahulah macam mana riba dalam mazhab lain. Kena tahu. Jadi jual duit ni jangan. Jangan ingat riba, tak berlaku riba. Jadi tukar duit tu, kita tu tukar duit. Tukar pecah 50, tukar abang dengan Bayuk. Saya ada 50, nak tukar, nak pecah. Pecah duit tu tukar lah. Itu jual beli lah tu. Cuma jual beli, jual dengan harga yang sama. Jual 50, dapat 50. Tukar lah. Kita tukar di bank 100, nak RM1 untuk raya ni. Itu jual beli. Tukar. Kita tak. Saya dengar seorang ustaz tu, dia kata tukar tak apa, jual beli tak boleh. Lagi teruk. Ini tak mengajar, nak mengajar macam mana level ni. Aduh. Tukar dengan jual beli boleh tak tahu. Lepas tu tukar tu apa? Tukar ustaz. Tukar tak apa. Dia tak ada terma tukar tu. Saya yang pensam saya dengar. Rasa nak pensam pun. Dahsyat, tunggu akhir zaman. Habis satu solusi dia berarti. Satu je, tunggu cakap. Setengah yang sebahagian saja dicerita. Banyak. Cuma dia nak cerita sebahagian, iaitu akad jual beli wang kertas dengan wang kertas. Mana contoh? Seperti dikata, aku jual wang ini akan dikau 10,000 dengan harga 12,000. Maka tiada jadi riba dan tiada haramnya. Kenapa? Kerana wang kertas itu tiada ilah riba. Mazhab kita. Kalau mazhab lain tak boleh. Mazhab lain riba. Mazhab Hanafi riba, mazhab Maliki riba, mazhab Ahmad bin Hanbal pun riba. Tak boleh tukar. Wallahu a'lam. Itu tak ada. Faedah. Faedah saya tak ada. Risalah asal ni tak ada. Dia ada dalam tu. Tu dia ambil kau nak. Ambil risalah lain tu kot. Ada macam mana nak tengok faedah. Dia risalah lain kot. Dia tambah risalah yang
Oh ni lain, trader lain. Ya. Nah bukan, dia tak termasuk Dalam riba. tak, bukan termasuk riba. Ini termasuk ni termasuk faham Quran Wahabi. Masuk Wahabi. Dia tu ada part salah. Ada salah Wahabi pun ada. Panas macam boleh salah tu. Biar meletup. Baik, kita kembali balik, insya-Allah kita sambung yang dah lewat dah. Kita sambung akan datang kita riba balik, kita matlak. Kita itu baca setakat mana bab riba itu? Oh, pun dah sekarang. Yang tugas 12 cukup. 11.57. Boleh buat dia. 94. Akan datang kita sambung di Dan tiada sah menjual binatang buas seperti sekarang. 3. bukan bab riba. Bab riba tu Salah berhenti. dah bawa. apa kita baca akan datang. Hari ni dah lewat. Kita sambung akan datang. Kita kembali balik dalam kitab matlak riba, babur riba. Tapi kita dah intro kita dah baca lah. Intro tu riba al-fadli, riba al-yadi, riba nasa. Dah baca dah 3 riba tu. Mungkin kita akan sambung kalau tengok balik. Maka perkara yang ada riba itu item riba dulu. Sambung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dia riba bukan boleh